Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma nasitu min al-Qur'anil karim وما نسيت من حديث نبوي وعلمني ما جهلت منهما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia, rahmat, kasih sayangnya dapat lagi kita bertemu di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama dalam majlis ilmu ini memperkatakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini sama artinya dengan as-sunnah, iaitu kullu ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa? Daripada perkataannya. Kita sebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, atau diam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diam di situ berarti perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan rujukan yang kedua selepas Al-Quranul Karim bagi ahli sunnah wal jamaah. Sumber ilmu yang utama selepas Al-Quran adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis itu sebenarnya adalah wahyu juga daripada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Dan ia menjadi pensyarah ataupun penerang, pentafsir kepada Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan ringkas yang menerangkan Al-Quran itu, antaranya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpegang kepada Al-Quran dan hadis ini menjadi kewajipan bagi semua umat Islam, kerana di situlah kekuatannya, sumber utamanya. Apabila umat Islam sudah merujuk kepada kononnya Al-Quran sahaja, meninggalkan mulanya ulama, sedangkan ulama itu adalah warasatul anbiya, waris para anbiya, mereka berhak untuk menerangkan, mensyarahkan Al-Quran, juga mensyarahkan hadis itu, berpandukan kepada ilmu-ilmu alat yang mereka kuasai. Mereka adalah pewaris kepada para anbiya. Mereka tolak institusi ulama, kemudian akhirnya menolak hadis, dan kononnya hanya berpegang pada Al-Quran, tetapi hakikatnya mereka juga menolak Al-Quran. Kerana banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita supaya taat dan patuh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk taat dan patuh pada Rasulullah, tak boleh tidak kita kena tahu dan berpegang kepada hadisnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi pengajian hadis kita, bab ataupun kitab Kitabul Manthuratul Mulah, hadis-hadis pilihan yang sempat dicatatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Bab ini macam-macam lah masuknya. Kenapa? Hadis-hadis yang agak menarik, yang terpilih, yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi hadis ke 1851 pada malam ini kita sudah baca sebahagiannya, setengah daripada hadis ini secara sambil lalu pada minggu lepas. Jadi kita sambung lagi pada malam ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni tuan-tuan dan puan-puan, nama sebenarnya siapa? Abdul Rahman Ibnu Sakhrin Ad-Dawsi. Ya, Abu Hurairah itu apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Kita biasa sebut sama-sama ni, ulang-ulang. Kunyah.
kunyah. Kalau ada abu, ada ummu, maka kita panggil kunyah. Ibnu juga kunyah. Jadi kenapa yang ini abi ustaz, hak tu abu? Ini persoalan nahwu. Masuk huruf jar situ, an tu masuk, dia membaris bawahkan atau mengubah ini asmaul khamsah menjadi majrur bil ya, an abi, ya. Kalau kita tak ada an tu Abu Hurairah, kalau ada an Abi Hurairah. Kenapa tak jadi ti? Ta ni mamnu' min as-sarf. Baik, sajalah kita sebut hak itu, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bahasa Arab kadang-kadang ada juga orang tanya ni persoalan nahwu ni. Dia mengaji dulu, dia pondok dan sebagainya, test sekali ustaz ni. Kenapa tak Abu Hurairati? Dia mamnu' min as-sarf. Baik. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, maha baik, iaitu munazzahun 'anil naqais. Artinya apa? Minan naqais. Allah SWT itu maha suci, sempurna, ya, tidak ada cacat celanya. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Yang baik-baik saja yang Allah Subhanahu wa taala terima. Ya. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima umira atau bima amara bihi al-mursalina. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkannya kepada para mursalin. Mursalin ini artinya orang-orang yang diutus, para rasul. Para rasul. Rasul itu bahasa Arab, jamak taksir. Para rasul, ya. Para rasul. Nak kena sebut betul tu. Jadi para rasul. Para tu para lah. Baik. Jadi kalau ada para tu tak payah para rasul-rasul. Ya tak? Guna masuk bahasa Melayu tu. Tak apalah, ilmu juga tuan-tuan. Ya tak? Kalau para rasul lain tu. Para rasul-rasul salah. Para rasul. Para tu dah jamak dah. Al-mursalin ni para rasul yang diutuskan. Serupa aja. Allah SWT perintahkan kepada orang mukmin ni seperti apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Cuma para rasul ni tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita kata manusia biasa, tetapi ada keistimewaan mereka yang tidak ada pada manusia yang biasa macam kita. Ya, itu dipanggil khususiyat ataupun keistimewaan para rasul. Jadi ada keistimewaan para rasul tu hanya para rasul sajalah, ya. Jangan kata ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kahwin ramai, kita kahwin ramai juga. Maka Allah SWT dah tetapkan yang begitu, ya. Kahwin ramai lah, maksudnya lebih pada 4 lah, gitu. Itu hanya untuk para rasul. Baik. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah daripada apa yang baik-baik dan kerjakanlah amalan-amalan yang baik, amalan saleh. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kamu kerjakan sangat mengetahui. Allah SWT Maha tahu apa yang kita buat. Jadi apa yang Allah SWT perintahkan kepada para rasul ini, kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik saja, ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu dalam Islam ni bangkai haram, babi haram, anjing haram. Yang baik-baik saja disuruh makan. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang makan babi ni, kalau dia sumpah pun, dia sumpah pakai apa? Maksud dia menyumpah orang. Dia kata babi. Babi betul kata dia. Menunjukkan apa tuan-tuan dan puan-puan? Tak moleknya babi tu. Tapi hak tu hak sedap ni. Hak nak makan ni. Babi ni tuan-tuan dan puan-puan,
Satu-satunya binatang yang makan tanah. Dan dia makan apa sahaja. Walaupun najis dia. Dia makan sampai kenyang-kenyang, lepas itu dia muntah, dia makan balik, ataupun dia berak, dia makan balik. Ini babi. Namanya pun babi. Kita nak lembut-lembutkan, bubuh nama khinzir. Nasib baik tak laku. Pasal ada orang tak boleh sebut ar. Dia tak boleh sebut ar. Jadi tak laku kata khinzir tu. Nak lembutkan apa lagi, biarlah. Dia jijik seperti itu. Kita sebut pun jijik. Maka Allah SWT haramkan. Nak makan yang baik-baik saja. Dan bukan semata-mata makan ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya tak? Kulu ni Allah SWT sebut kulu tu. Kebiasaannya orang cari kerja ni. Untuk apa? Untuk makan lah tak? Banyak harta habis pada makan tak? Kita pun sebut. Mana tu? Cari makan sikit. Ustaz, niaga ni. Niaga cari makan. Pergi pejabat cari makan. Betul tak? Sebab itu disebut makan. Artinya bukan makan saja, tetapi yang lain-lain pun guna. Orang yang makan harta anak yatim seperti makan api neraka, telan api neraka. Bukan makan saja tuan-tuan dan puan-puan, guna tanpa hak. Beli kereta ke, beli minyak ke dan sebagainya pun masuk neraka juga. Makan api neraka juga. Tapi kenapa dia sebut makan? Begitulah. Kebiasaannya orang gunakan untuk makan. Dan beramal amalan salih. Bila dah kenyang tuan-tuan dan puan-puan, ada tenaga. Bila ada tenaga, apa yang Allah SWT perintahkan kepada para rasul? Buat amalan yang salih, yang baik. Artinya taat pada Allah SWT. Tenaga yang ada itu, kesihatan yang ada itu, tubuh badan yang membesar itu, maka gunakan untuk taat pada Allah SWT. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu, yang kami telah berikan kepada kamu. Allah SWT nakkan mengharuskan kita makan, tapi yang baik-baik tuan-tuan dan puan-puan, ya. Yang baik ini yang pertama sekali sumbernya halal, yang kedua tidak najis, yang ketiga kalau boleh, ya, tidak makruh pun, maksudnya benda-benda yang baik yang tidak menyebabkan tidak disukai bila kita makan. Baik. Dan tidak melampau, maka makanlah. Bila kita ambil melampau tuan-tuan dan puan-puan, nasi pun jadi bahaya. Air pun jadi bahaya. Gula pun jadi bahaya. Tapi Allah SWT benarkan. Gunakanlah nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita ini, ya. Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi. Sungguhnya Allah SWT itu suka melihat kesan nikmat yang Allah SWT berikan kepada hamba dia. Allah SWT suka kalau kita guna. Ada kesan nikmat tu pada kita. Jadi gunakanlah. Tapi yang baik-baik, yang didapati daripada hasil yang baik, sumber yang baik. Sumber yang halal masuk baik situ. Thumma zakara, kemudian Nabi SAW menyebut. Di sini kita berhenti tuan-tuan dan puan-puan. Ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik, rawahu Muslim. Kemudian Nabi SAW menyebut seseorang lelaki yang memanjangkan safarnya, permusafirannya. Jelas di sini memang dalam permusafiran ibadat, misalnya dalam jihad, dalam apa, mengerjakan haji, perjalanannya jauh sehingga apa? Ash'ath, kusut masai ni, aghbar, berdebu muka. Maklumlah zaman-zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan, kalau merentasi ke padang pasir tu, dari
dari Madinah ke Makkah itu pun pernah Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau ke Madinah nak menuntut dengan Imam Malik. Perjalanannya itu 8 hari, tuan-tuan dan puan-puan. Dari Makkah ke Madinah 8 hari, 16 kali beliau tamat Al-Quran dalam perjalanan. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini jauh, padang pasir. Bayangkanlah nak jumpa air berdebu, tengah malamnya sangat sejuk, tengah siang, tengah harinya sangat panas, merentas padang pasir itu. Ash'as, kusuk masai jadinya. Aghbar, muka berdebu. Bismillah. Yamuddu yadaihi ila sama, dia menadahkan tangan, dua tangannya ke langit. Kiblat langit, kiblat doa ni tuan-tuan dan puan-puan, langit ya. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia kata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wa mat'amu haramun, sedangkan makanannya haram, kata Nabi. Wa masyrabuhu haramun, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia itu diberi makan, kehidupannya penuh dengan yang haram. Dia diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanalah nak diterima doanya itu, tuan-tuan dan puan-puan ya. Ni syarat utama, kita boleh kata syarat pertama doa kita nak dimakbulkan, nak mustajab, menjaga makanan kita, jangan bagi yang haram. Kalau yang haram ni tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam tubuh badan kita, dia akan jadi tenaga. Bila jadi tenaga, hak itu yang kita angkat tangan ke atas tu dengan tenaga yang haram. Dengan kita keluarkan suara yang haram, maksudnya daripada sumber yang haram, daripada kekuatan yang haram. Macam manalah nak diterima doanya tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab itu jaga molek-molek sumber makanan kita ini. Pastikan jangan curi, jangan pecah amanah, rompak, ragut, dan itu jelas mungkin kita tidak buat. Ini jelas dosa besar dan menjadi jenayah. Tapi kadang-kadang dari sudut amanah kita dalam kerja, misalnya curi masa balik awal, buat MC tanpa sakit dan sebagainya, klaim satu juga, klaim yang tidak selayaknya. Ni kadang-kadang kita tidak rasa bersalah, kita tidak sedar ya, dan kadang-kadang bahkan kita rasa benda itu harus pula menjadi hak kita. Misalnya, walaupun kita tidak buat seperti apa tuntutan yang berlaku, baru melayakkan kita buat klaim misalnya. Jadinya hak ni bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan setiap ringgit duit kita yang kita dapat dalam gaji kita itu adalah halal. Kenapa? Kerana kita nak bagi makan anak kita, nak bagi makan isteri kita, nak bagi makan diri kita. Dan sekiranya ada yang haram ini tuan-tuan dan puan-puan, doa kita ditolak, doa tak mustajab, dan amalan-amalan kita itu pun kemungkinannya tidak diterima. Ataupun ialah kalau berdasarkan kepada hadis ini, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba, Allah itu maha baik dan dia tidak terima yang tidak baik. Maka ya, kita semayang, katalah semayang itu tenaganya daripada mana? Daripada hasil makanan, kalori ya, kalori itu daripada mana? Daripada makanan itu daripada mana? Yang haram. Maka Allah SWT tidak terima semayang kita, Allah SWT tidak terima ibadat kita. Ni berat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Nabi SAW sebut, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, dari sesuatu yang haram, maka neraka lah yang paling layak untuknya.
Sabdanya lagi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bil haram. Tidak masuk syurga jasad yang diberi makan dengan makanan yang haram. Kerana bila haram itu masuk dalam perut, jadi darah, jadi daging, jadi tulang. Hak itulah yang kita gunakan untuk ibadat, pergi ke hati, pergi ke otak. Hak itulah yang kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu jadi syubhat, misalnya semua daripada sumber-sumber yang haram. Akhir sekali hati jadi hitam, lama-lama dia sakit, lepas itu dia mati. Hati yang keras, tak menerima apa? Tak menerima ilmu, tak menerima nasihat, tak menerima perubahan. Akhir-akhir sekali makin lalai, makin jauh, makin tak nak pada kebaikan. Akhir-akhir sekali ada yang murtad pun ada juga. Zaman-zaman sekarang ni. Baik, itu yang cakap kosir-kosir saja, ikut sedap mulut, ikut pendapat sendiri. Kata ulama tak mau pakai, lepas itu sudah boleh jadi murtad. Baik, betul lah. Nabi SAW kata orang yang diberi dengan makan, dibesarkan, diberi makan dengan makanan yang haram, masuk neraka, tidak akan masuk syurga. Kenapa? Allah SWT tak terima doa dia, Allah tak terima amalan dia. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripadanya juga radhiyallahu anhu. Bila disebut wa anhu, wa tu dan istinafiyah sebenarnya, anhu daripadanya juga, hu tu nya balik pada mana, siapa dia? Pada perawi hadis di atas. Siapa perawi hadis di atas? Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abdurrahman ibnu Sakhrin ad-Dawsi radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kerana apa? Kerana rapat dengan Nabi SAW, melazimi Nabi SAW, walaupun akhir lewat masuk Islam. Dan satu lagi faktor yang terpenting ialah didoakan oleh Nabi SAW. Ni Abu Hurairah, berkat doa Nabi maka alim dia dengan hadis. Maka orang nak runtuhkan Islam, diseranglah peribadi Abu Hurairah, jatuhkan kredibilitinya. Ini dia panggil pembunuhan karakter. Dia bunuh karakter Abu Hurairah ni, sahabat ini. Jadi orang tidak percaya kepada dia, dan orang akan tolak apa yang diriwayat, akan runtuhlah sebahagian Islam. Jaga-jaga unsur-unsur serangan pemikiran yang dilancarkan berterusan terhadap umat Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa hadis ini sebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim. Syaikhun zanin wa milkun pula wa malikun kazzab." Lain, milkun lain, malikun lain, malakun lain, ya. Wa malikun kazzab wa ailun mustakbirun, rawahu Muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, maksudnya tiga ni tiga orang ke? Bukan tiga orang saja, tiga golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat nanti. Tidak berkata-kata ni tuan-tuan dan puan-puan makna zahir perkataan ini, hadis ini. Tetapi maksudnya apa? Bukan Allah SWT tidak bercakap terus dengan dia, tetapi apa? Allah tidak bercakap dengan cakapan yang rahmat, dengan lemah lembut, ya. Maksudnya wala yuzakkihim, dan Allah SWT tidak membersihkan mereka. Membersihkan daripada apa? Daripada segala dosa. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah SWT tidak melihat kepada mereka. Tidak melihat, maksudnya melihat macam mana? Melihat dengan pandangan rahmat. Allah SWT itu maha melihat. Walahum azabun alim, dan mereka ini mendapat azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat.
Siapa dia tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Ya? Orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina ni lebih dahsyat lagi, lebih besar dosanya, lebih dibenci, lebih teruk azabnya daripada orang muda yang berzina. Zina itu sangat dahsyat dah. Berat dah dosanya, ya? 7 dosa besar yang menjahanamkan. Tapi bagi orang tua ni lagi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ya, kalau orang muda ini kadang-kadang kekuatan syahwat dia, kehendak dia, nafsu dia tu dapat mengalahkan ilmu dia, kesedaran dia. Tak kira lah, dia tahu zina tu haram, dia sedar benda itu tak boleh, tapi kadang-kadang nafsu dia terlalu kuat, jadi dia tak boleh lawan. Orang tua ni, Allahu Akbar. Ya, saya baca dalam NST, saya ambil berita tu kerat gunting kerana ada sangkut paut juga dengan saya, kerana orang Pahang di Kuantan, umur 70 tahun lebih. Maksud saya sangkut paut dengan saya bukan saudara mara saya, orang kampung saya lah, maksudnya orang negeri saya, ya? Umur 70 tahun lebih, mati atas perut pondan di Kuantan. Disebut namanya, disebut nama kampungnya, dan disebut nama bilik, nombor bilik. Nombor bilik hotel itu pun disebut dalam surat khabar Inggeris. Saya jumpa dalam surat khabar Melayu dia tak sebut. Dan dia tak sebut mati atas perut pondan. Itu bahasa saya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia sebut foreplay. Foreplay ni warm up lah. Apa ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, 70 tahun lebih. Dengan saya ni pun malu. Saya orang jantut je, tapi saya pun malu. Kalau anak cucu dia tak tahulah malu macam mana. Sekali dengan nama dia, sekali dengan nama kampung, sekali dengan nombor bilik dia sebut. 70 tahun tuan-tuan dan puan-puan, cari apa lagi? Lutut pun dah lengur, pinggang pun dah tak larat. Kalau berzina juga memang ni jenis jahat betul ni. Maka padanlah Allah SWT ancam dengan ini. Dengan ancaman ni. Walahum azabun syadid, walahum azabun alim. Pedih, alim ni sangat pedih. Wa malikun kazzab, dan raja atau pemerintah yang berbohong, yang kaki tipu. Ni pun serupa juga, ya. Wa ailun mustakbir. Ailun ni siapa? Kata Al-Imam An-Nawawi, al-ailu al-faqir. Al-faqir, orang miskin tapi sombong, lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kaya kadang-kadang tu dengan hartanya yang banyak bertimbun-timbun, dengan keretanya yang besar misalnya, patut kalau dia tak hormat orang naik motor pun kereta dia besar. Ini jalan kaki je misalnya, fakir, miskin pun sombong juga. Apa sebab? Kan? Kalau orang kaya tu mungkinlah harta dia, mungkinlah pangkat dia, jawatan dia, dia rasa besar diri, ya? Tapi orang miskin tak ada sebab, tak ada sebab nak sombong, tapi dia sombong. Lebih besar, lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Al-Qadhi Iyad menyebut kenapa mereka ini dikhususkan dengan azab yang pedih ini. Mereka ini, yang 3 golongan ini, kerana mereka ini apa ini orang kata mereka melazimkan diri mereka itu buat maksiat, derhaka pada Allah Subhanahu Taala, nak tunjuk degil, nak tunjuk apa, merengah-rengahkan larangan Allah Subhanahu Taala. Allah kata jangan sombong, dia sombong. Allah kata jangan berzina, dia berzina, walaupun tak larat dah. Tu maksudnya. Walaupun miskin, nak sombong juga. Walaupun misalnya kalau sini raja, pemerintah, dia tak perlu pada tipu-tipu ini. Pasal apa? Dia ada kuasa yang penuh. Kita ni orang bawah-bawah ni kadang-kadang perlu menipu nak selamatkan diri misalnya. Menipu tu dosa besar. Tapi kalau mereka ini lebih besar. Baik. Wa anhu
radhiyallahu anhu, dan daripadanya juga siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayhanu wa Jayhanu wal Furatu wan Nilu kullun min anharil jannah, rawahu Muslim. Sayhan, Jayhan, Furat, Nil, semuanya itu daripada sungai-sungai syurga, ya. Sayhan ni ataupun Sayhun, Jayhan atau Jayhun sebutan lainnya. Furat, dua sungai ni, Sayhan wa Jayhan ni di Khurasan, dan ada setengah pendapat mengatakan sungai ini di India, wallahu a'lam. Dan Furat ada di Iraq, Nil ada di Mesir, di Sudan dengan Nil. Ini adalah daripada sungai-sungai syurga, ya. Jadi menunjukkan bahawa yang pertamanya kelebihan sungai-sungai inilah, sungai-sungai ini. Yang keduanya, ada pentafsiran ulama tentang hadis ini. Ada yang mensabitkan makna zahir, seperti Al-Imam As-Sayuti, dia kata makna zahir bila Rasulullah SAW sebut sungai ini daripada syurga, maka sungai ini adalah daripada syurga asalnya, ya. Bila dia dijadikan di bumi, maka dia mengikut tabiat sungai-sungai bumi. Bagaimana kejadian sebenarnya, wallahu a'lam, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala makna zahir, ya. Dan sebahagian ulama mentakwilkan, sebenarnya kita sebut mentafsirkan. Yang pertama dia kata apa, ya, dari sudut airnya tu molek, memberi manfaat kepada manusia dan menyuburkan bumi, dan sekeliling di tepi-tepi sungai ini, sungai Furat misalnya, tersebar Islam. Di tepi di mana, di sungai Nil tersebar Islam, di Mesir, di Khurasan tersebar Islam. Jadi sungai ini seolah-olahnya adalah sungai syurga dari sudut itu. Airnya sangat baik, sangat memberi manfaat dan kebaikan tersebar di sekeliling, di sekitarnya, maksudnya Islam tu. Jadi sungai itu digambarkan sebagai sungai syurga. Ialah bila tersebar Islam, tersebarnya ialah peluang untuk masuk Islam tu, masuk syurga. Ialah baik. Ada juga yang mentafsirkan sebagai sungai ini adalah sungai-sungai yang terbaik, seolah-olahnya sungai syurga. Wallahu a'lam bis-shawab, ya. Kalau memang asalnya daripada syurga, maka kita serahlah bagaimana kejadiannya, hakikatnya bagaimana. Tapi bahan-bahannya itu seperti ada juga seperti mana? Seperti di syurga. Kerana sungai syurga ni, tuan-tuan dan puan-puan, disebut dalam Al-Quran ada 4 jenis, ya. Ada 4 jenis. Satu sungai yang betul-betul tawar airnya, sedap diminum, tidak masin, tidak payau, ya. Yang kedua, anhar min labanin musaffa, min labanin daripada susu, wa anharun min khamrin daripada arak, wa anharun min asalin musaffa daripada madu, ya. Ada sungai daripada arak, sungai daripada madu, dan sungai daripada susu, sungai biasa, sungai air biasa. Tu tuan-tuan, sungai-sungai syurga. Baik. Wa anhu qala, tak apalah, kita tinggalkan hadis ini pada minggu hadapan insya-Allah. Kita
kita berhentilah dah. Apa lagi? 8.30 jam saya tepat 8.30 ke lambat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد